Salam sejahtera kepada para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pada malam ini kita telah mendengar konsep mujarad. Yang pertamanya berkenaan dengan kebahagiaan, yang seterusnya tentang kejayaan. Tapi pada malam ini saya ingin menceritakan tentang kedua-duanya, iaitu kebahagiaan dan kejayaan. Seperti yang kita faham bahawa kebahagiaan ini, jika kita membuat perbandingan di antara orang yang tidak berharta dengan orang yang berharta, pada pandangan masyarakat atau pandangan orang ramai, mereka yang kaya, mereka yang mempunyai rumah yang besar, mempunyai jawatan yang besar, itulah lambang kejayaan dan kebahagiaan. Bagi kebanyakan masyarakat, mereka mengatakan jika tidak mempunyai kekayaan harta tersebut, maka tidaklah berjaya namanya. Sebagai contohnya, seorang itu dia bekerja dengan satu syarikat. Mula-mula ia masuk sebagai seorang pegawai biasa. Lama-kelamaan, atas sebab usaha beliau, atas sebab kualiti kerja beliau telah dinaikkan pangkat. Dan bila dinaikkan pangkat, maka gaji pendapatan beliau pun akan meningkat. Maka secara umumnya memang kita akan mengatakan bahawa beliau telah mencapai kejayaan. Dan secara tak langsungnya beliau telah mendapat satu kebahagiaan. Bagi saya, dua konsep tersebut apabila diberi contoh tentang orang yang mempunyai jawatan yang daripada bawah naik menjadi seorang yang pangkat seterusnya, beliau telah berjaya dan mendapat kebahagiaan. Itu adalah perspektif, persepsi yang benar, yang betul. Itulah ukuran yang kita dapat letakkan kepada orang yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Juga jika kita bandingkan dengan orang yang tidak berharta, seperti yang diceritakan tadi oleh salah seorang pembidato, kisah seorang perempuan ibu tunggal yang mempunyai 15 orang anak, tapi pada masa sama beliau hanya bekerja sebagai penjual kuih. Jadi kalau kita lihat daripada situ, kejayaan beliau bukannya mengumpul harta benda, membeli rumah yang besar, menjadi hartawan, jutawan sebagai ukuran untuk mengatakan beliau telah berjaya ataupun bahagia. Tapi dari situ kita dapat lihat bahawa kejayaan dan kebahagiaan beliau adalah pada kejayaan mendidik anak menjadi seorang yang berguna, dan anak itu dapat membesar dan berjaya dalam hidup masing-masing. Pada diri ibu tunggal tersebut itulah kejayaan dan kebahagiaan pada diri beliau. Jadi apabila kita melihat dua contoh tadi, pada pandangan masyarakat bahawa jika orang itu bekerja, mendapat pangkat yang tinggi, harta yang besar, itu lambang kejayaan dan kebahagiaan. Tapi dalam situasi yang lain, untuk sebagai contohnya ibu tunggal tersebut, masyarakat akan mengatakan itulah kejayaan untuk ibu tunggal tersebut. Jadi konsep kejayaan kebahagiaan ini bukannya tertumpu kepada material sahaja, tapi spiritual, benda spiritual, kejayaan yang bukannya boleh dinilai dengan mata wang, yang bukan dinilai dengan sesuatu yang boleh ditukar gantikan dengan harta ataupun wang. Itu bergantung kepada diri masing-masing. Sebagai contohnya, satu lagi tentang lebih kecil daripada itu, contohnya seorang itu membuat satu kerja, satu projek. Okey.
kertas kerja. Beliau telah diberikan satu tugasan untuk menyiapkan satu kertas kerja, dan kertas kerja itu beliau telah berjaya menyiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya 10 hari beliau telah berusaha menyiapkan kertas kerja itu daripada A sampai Z, menepati segala kehendak-kehendak kertas kerja tersebut, dan beliau telah memberi pembentangan dan kertas kerja itu telah diterima. Bagi beliau itu adalah kejayaan, dan penerimaan oleh pihak yang mengarahkan dia membuat kertas kerja tersebut, penerimaan itu adalah kebahagiaan pada diri beliau, kerana selama usaha susah payah beliau selama ini meluangkan masa untuk menyiapkan kertas kerja tersebut, akhirnya diiktiraf dan diterima oleh pihak atasan. Jadi pada beliau itu adalah kejayaan dan kebahagiaan. Jadi saya berpendapat, jika kita lihat pada contoh yang pertama, kedua, yang ketiga itu tadi, maka konsep mujarad tentang kejayaan ini sebenarnya bukan lagi mujarad pada pandangan kita, iaitu bukan lagi konsep yang umum, tapi sebenarnya ia boleh dihuraikan, boleh dipecahkan kepada satu konsep yang lebih spesifik, supaya orang dapat menilai konsep mujarad itu berdasarkan kepada situasi, berdasarkan kepada keadaan orang serangan, dan secara tak langsungnya konsep mujarad ini sebenarnya dapat difahami oleh orang ramai, dan ia tidak lagi menjadi konsep, ia akan menjadi konsep yang tidak mujarad. Dengan itu saya akhiri ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.